Ya, sahih. Usaha kerajaan memperkenalkan menu Rahmah disifatkan mampu meringankan beban perbelanjaan harian rakyat, khususnya golongan yang memerlukan. Pensyarah Unit Kulinari Kolej Komuniti Beaufort Muhammad Yusof Yaakob berkata, usaha itu perlu disokong bagi mengurangkan kesan kenaikan kos sara hidup yang tinggi ketika ini. Ia dapat menjaga kebajikan golongan-golongan yang kurang bernasib baik. Dan kepada peniaga-peniaga pula, saya rasa ini salah satu cara marketing yang sangat bijak, di mana dengan adanya menu-menu yang ekonomi ini akan ramai lagi orang-orang akan datang dan menjadi buah mulut. Dan secara langsung ia merupakan satu pemasaran dari mulut ke mulut yang sangat bijak dan sangat menarik. Menu Rahmah ni memang sangat baguslah sebab selain daripada mereka menawarkan makanan yang harga berpatutan, dia juga macam memberi rangsangan kepada peniaga-peniaga lain untuk wujudkan harga yang murah tu jugalah. Jadi secara tidak langsung akan ramai lagi kedai-kedai yang berharga berpatutan akan dibukalah. Mereka ditemui RTM selepas menjadi tetamu rancangan Kami Bah ini di studio TV RTM Sabah. Mereka juga berharap menu Rahmah akan diperluas di universiti, kolej komuniti dan sekolah-sekolah pedalaman. Masih mengenai reaksi menu Rahmah, berbaloi dan menjimatkan itu antara maklum balas yang diberikan pelanggan menu Rahmah yang ditawarkan di kedai makan dan restoran dengan harga RM5. Tinjauan di papar turut mendapati pelanggan terdiri daripada pelbagai peringkat pendapatan. Untuk menu Rahmah ini, dia memberikan satu peluang kepada golongan yang berpendapatan rendah lah untuk menikmati hidangan makan tengah hari khususnya lah dengan harga yang cukup murah, iaitu dengan harga RM5 untuk satu minum. Jadi sekurang-kurangnya dapat membantu golongan-golongan sasar yang berpendapatan rendah. Baguslah untuk yang golongan yang berpendapatan rendah lah, sebab sekarang menu set yang diorang sediakan sangat murah dan berbaloi lah untuk semua. Yang disediakan di sini ada kurma, rendang, masak merah, dan saya rasa dia punya menu okey lah. Untuk RM5 punya harga tu sangat berbaloi lah. Jadi saya rasa ini satu cara untuk kita memberikan sesuatu yang terbaik untuk rakyat. Jadi orang-orang yang mungkin tidak mampu, ya rasa RM5 itu rasa macam kira berbaloi untuk kita menikmati makanan itulah. Kami golongan peniaga berharap pihak pembekal dan pemborong dapat memberi satu harga yang munasabah yang baik untuk kami meneruskan menu Rahmah ini untuk dihidang kepada pelanggan kami. Buat permulaan, antara yang ditawarkan adalah 3 jenis menu Rahmah. Sekurang-kurangnya 5 buah rumah perlu dikosongkan akibat berisiko tinggi berada dalam kawasan pergerakan atau gelongsoran tanah yang aktif di Kampung Lembah Permai Kundasang, Ranau. Situasi berkenaan turut meletakkan risiko terhadap 500 penduduk di kampung berkenaan dan diisytiharkan sebagai tidak selamat untuk didiami. Pegawai Daerah Ranau merangkap pengerusi Pusat Kawalan Operasi Bencana Ranau, Jumain Abdul Ghani, semasa dihubungi memberitahu bahawa susulan lawatannya pada Isnin mendapati terdapat beberapa kediaman telah beralih daripada kedudukan asal. Turut didapati berlakunya rekahan besar pada dinding-dinding kediaman di bahagian hilir di kampung berkenaan. Lawatan tersebut dibuat setelah menerima aduan penduduk kampung Lembah Permai Kundasang yang sering mendengar bunyi seperti objek yang terputus atau patah. Turut hadir dalam lawatan tersebut agensi kerajaan berkaitan seperti Polis, Angkatan Pertahanan Awam, Jabatan Bomba dan Penyelamat, Jabatan Mineral dan Geosains, Jabatan Pengairan dan Saliran, Jabatan Kerja Raya dan Majlis Daerah. Selain itu, semua kerja-kerja melibatkan pembinaan struktur bangunan di kawasan lereng bukit dan juga tebingan sungai telah diarahkan diberhentikan serta-merta. Jumain turut mengarahkan agar Jabatan Mineral dan Geosains melengkapkan laporan penuh mengenai situasi di kampung berkenaan. Seramai 58 kanak-kanak yang mengalami sumbing atau klef bibir dan lelangit bakal memiliki balik senyuman mereka menerusi program inisiatif khas GSOI di Hospital Lahadatu. Program tersebut telah dilancarkan semalam dan dijangka berakhir 11 Februari ini.
Kempen ini turut mendapat kerjasama Jabatan Bedah Mulut dan Maxillofacial serta beberapa badan bukan kerajaan NGO di Sabah seperti Klepam, Rotary Club Tawau dan UPPM Segama. Kita akan melibatkan 11 pakar dan juga 3 pakar bius dan 4 orang pakar kanak-kanak untuk memberi harapan baru kepada kanak-kanak terutamanya yang mempunyai kecacatan fizikal apabila lahir, dan juga kecacatan ini dapat diubati melalui proses pembedahan elektif. Menurut Lukan Isman, kanak-kanak yang terpilih adalah berasal sekitar daerah Lahadatu, Kunak dan Semporna. Menyentuh mengenai lawatannya ke Sabah, beliau turut berhasrat untuk melengkapkan keperluan dan hala tuju kesihatan di Blok Borneo iaitu Sabah dan Sarawak melalui beberapa rangkah kerja perbincangan. Tumpuan perbincangan turut meliputi krisis perkhidmatan kesihatan yang dive melibatkan klinik-klinik kesihatan selain krisis tenaga kerja melibatkan pekerja tetap dan kontrak dalam KKM. Cadangan menaik taraf daerah kecil membakut kepada daerah penuh kini berada dalam peringkat pewartaan. Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi Sabah Datuk Dr. Haji Muhammad Arifin Muhammad Arif yang juga adun membakut berkata penaik tarafan itu dijangka akan dilaksanakan pada tahun ini selepas proses pewartaan selesai. Pengiktirafan daerah membakut sebagai daerah penuh membolehkan pelbagai projek pembangunan boleh dibuat melalui penambahan peranan agensi-agensi kerajaan yang menyusul untuk dinaik taraf. Mudah-mudahan dengan adanya daerah penuh, kita akan lebih fokus untuk membangun kawasan kita Membakut. Daerah Membakut ini yang meliputi Dun Membakut dan Dun Bengawan dalam Parlimen Kimanis. Kita akan mudah untuk membantu masyarakat dan kita insya-Allah akan mudah mendapat pembangunan seperti mana daerah yang lain. Beliau berkata demikian kepada media selepas merasmikan Majlis Apresiasi Prisma di SMK Membakut. Dalam majlis tersebut, Datuk Arifin turut menyerahkan sumbangan kepada SMK Membakut dan SMK Membakut 2 selain mengumumkan tambahan peruntukan RM10,000 bagi pelaksanaan program apresiasi Prisma akan datang. Turut diadakan adalah penyampaian anugerah dan sijil penghargaan antaranya Anugerah Ikon Guru 2022, Anugerah Pengurusan Cemerlang 2022 bagi pengetua dan guru besar dan Anugerah Pengurusan PIBG Cemerlang.